Okay. Case-nya adalah infinite over infinite. So infinite over infinite. So kalau kamu lihat, sekiranya kita masukkan function infinity ke dalam kita punya value x sama dengan infinity ke dalam function, kita akan dapat infinite over infinite. Okay, macam mana? So kita tengok dahulu kepada example 3 yang dah diberikan jawapannya pun. Okay, kita tengok. So langkah pertama, so macam biasa kita akan masukkan value x ke dalam kita punya function. So kita ada value x iaitu infinity. Okay. So pada denominator saya akan masukkan numerator dan denominator saya akan masukkan infinite. So 2 darab infinite kuasa 3 tambah infinite kuasa 2 tolak 3 bahagikan dengan infinite kuasa 3 tambah infinite tambah 2. So saya akan dapat yang di atas akan dapat numerator dapat infinity dan yang di bawah pun akan dapat infinity. So dekat sini saya dah confirmkan bahawa ini adalah case yang kelima, iaitu infinite bagi infinite. Okay, so bila infinite bagi infinite, kita tak boleh sub value macam sebelum-sebelum ni. So dia ada cara yang tersendiri, iaitu apa dia? Okay, so kita lihat dia kata apabila case infinite over infinite, kita perlu bahagikan divide each term dengan kuasa tertinggi pada denominator. Okay, macam mana pula tu? Okay, so sekiranya kamu dapat bentuk infinite over infinite, so metodnya adalah kita bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator ataupun pada penyebut. Okay, kita lihat pada contoh terus. Okay, so contoh yang pertama ni yang kita dah buat kita dah buktikan bahawa dia adalah infinite over infinite. Apabila saya masukkan nilai infinite, kita akan dapat infinite pada numerator, kita akan dapat infinite pada denominator. And then, okay, kita kena guna cara iaitu divide each term with the highest power of denominator. Okay. So sekarang ni saya nak awak lihat pada denominator kita ni yang saya bulatkan ni, apakah kuasa tertinggi pada denominator? 3. Apa kuasa 3? So bermaksud setiap term yang berada dalam function perlu dibahagikan dengan kuasa 3. Okay, that's why kamu nampak jawapan dia, nampak tak? Dibagi dengan x kuasa 3, bahagi dengan x kuasa 3, bahagi dengan x kuasa 3. Pada denominator pun sama, bahagi x kuasa 3, bahagi x kuasa 3, bahagi x kuasa 3. Itu yang dinamakan sebagai kita dividekan each term dengan kuasa tertinggi pada denominator. Okey, jelas tak setakat ni? Okey, selepas dia bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator, kita dapat lihat yang mana kita boleh simplifykan, kita simplifykan. So x kuasa 3 bagi x kuasa 3, tinggallah 2 darab 1, 2 saja. Okay, kita dapat hasil ni. X kuasa 2 bahagi x kuasa 3, tinggallah x saja, iaitu 1 per x. And then 3 bahagi x kuasa 3 kita biarkan, tak boleh simplify. And then pada denominator pula, x kuasa 3 bahagi x kuasa 3 akan dapat 1. And then x bahagi x kuasa 3 akan dapat 1 per x kuasa 2. Okay. And then 2 bahagi x kuasa 3 tak boleh dikecilkan. So kita salin semula saja. Okay. Selepas kita dah simplify function kita, okay, kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. So kita pergi kepada step yang terakhir, iaitu kita masukkan nilai x ke dalam kita punya function. Macam saya cakap tadi, infinity tadi kita tak perlu tunjuk pun kita masukkan dalam function. So mungkin kita kira di tepi. So pada numerator, apabila saya masukkan infinite, dia akan jadi 2 tambah 1 bahagi infinite tolak 3 bahagi infinite kuasa 3 bahagi dengan 1 tambah 1 bahagi infinite kuasa 2 tambah 2 bahagi infinite kuasa 3. Okey, so kamu akan dapat 1 bahagi infinite ni bersamaan dengan apa? 0. Kosong, nampak? Dia akan dapat kosong macam tu. And then 3 bahagi infinite kuasa 3 akan dapat 0 juga. Okey. Begitu juga pada denominator, 1 bahagi infinite kuasa 2 akan dapat 0. And then 2 bahagi infinite kuasa 3 pun akan dapat 0. And then lastly kita akan dapat 2 bahagi 1, maka dapatlah final answer-nya adalah 2. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, so bermaksud
Sekarang ni apabila kita masukkan value of x ke dalam function, kita dapat mengenal pasti dia adalah case infinite over infinite. So bila infinite over infinite, caranya adalah bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator. Okay. So kita lihat pada contoh yang seterusnya pada page yang ke-19. Okay. So page yang ke-19. Okay. So limit x approaches to positive infinity. Okay. For function x over 3x minus squared minus 1. Okay. So, langkah pertama, macam saya cakap tadi, kita masukkan nilai x ke dalam kita punya function. So, apabila saya masukkan nilai x, pada numerator, saya akan dapat infinite, bahagikan dengan 3 darab infinite kuasa 2 tolak 1. So, saya akan dapat infinite over infinite. So, untuk soalan ni saya dah confirmkan bahawa kita mempunyai case infinite over infinite. So cara yang perlu kita gunakan adalah bahagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut ataupun pada denominator. So kita lihat pada denominator kita 3x squared minus 1. Apakah kuasa tertinggi? X squared. Kuasa 2. Bermaksud setiap term dalam function perlu dibahagikan dengan kuasa 2. So, kita teruskan. Okay, kita teruskan pengiraan. So, limit x approaches positive infinity. Okay. So, x bahagi x kuasa 2 pada numerator. Yang di bawah 3x kuasa 2 bahagi x kuasa 2 tolak 1 bahagi x kuasa 2. Setiap term perlu dibahagikan dengan x kuasa 2. So kita lihat yang mana kita boleh simplifykan. So x bagi x kuasa 2 tinggallah 1 per x. 3x kuasa 2 bagi x kuasa 2 tinggal 3. 1 per x kuasa 2 tak boleh ubah, kita biarkan saja. So kita salin semula function yang telah disimplifykan. So limit x approaches positive infinity. So yang pada numerator tinggal 1 per x, bahagikan dengan 3 tolak 1 per x kuasa 2. Okay. So kita lihat ada tak yang kita boleh simplify lagi. Kalau tak boleh, so bermaksud kita dah boleh masuk kepada final step, iaitu masukkan nilai x. So masukkan nilai x ke dalam kita punya function. So untuk numerator 1 bahagi infinite kita akan dapat 0. Yang di bawah 3 tolakkan dengan 1 bagi infinite kuasa 2 akan dapat 0 juga. So bermaksud 0 bahagi 3. So apa jawapan akhir kita? 0. 0. So semudah itu saja. Okey, jelas tak? Jelas So kalau jelas, okey, kita lihat pada contoh yang di sebelah. Okey, awak pangkas soalan yang asal. Saya ubah soalan, awak ambil yang baru saya tulis kat atas. Okey, dah salin tak? Sekejap, sir. Okey, Musyid. Agak. Siap. Apa Dul? Kan dah gambar Haji Nazam. Okey, dah siap salin. So, bila kita masukkan infinite ke dalam function, kita akan dapat case apa? Infinite over infinite. Infinite over infinite. Okay. So bila kita dah confirmkan infinite over infinite, bermaksud apa yang kita perlu buat? Kita kena bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator. So apakah kuasa tertinggi pada denominator? 3. Kuasa 3. Okay, so bermaksud setiap term perlu dibahagikan dengan kuasa 3. Okay, dalam function. Okay, so kita bahagikan dengan kuasa 3. So iaitu limit x approaches negative infinity. So 4x squared divided by x cube minus x bahagi x cube over 2x cube bahagi dengan x cube minus 5 over x cube. Okay, so kita tutup kurungan. Okay, then kita lihat ada tak yang kita boleh simplifykan. So kalau tak ada, kalau ada kita boleh kita simplify lah.
So tengok pada numerator X kuasa 2 kita boleh kecilkan jadi 4 per X. Yang ni kita boleh potong jadi X 1 per X kuasa 2. Pada denominator X kuasa 3 bagi X kuasa 3 jadi 1. And then 5 bagi X kuasa 3 tak boleh ubah. Okay, tak boleh ubah, kita biarkan. So kita salin semula function yang telah disimplifikan. So approaches to negative infinity. So pada numerator tinggal 4 over X. Tolakkan dengan 1 per X kuasa 2. Bahagikan dengan 2 tolak 5 bahagi X cube. Okay. And then kita ada apa-apa yang boleh simplify tak? Kalau tak ada, okay, kita boleh masuk kepada final step, iaitu masukkan nilai negative infinity ke dalam function. So 4 bagi negative infinity dapat apa? Kosong. 1 bagi infinity negative infinity kuasa 2 dapat apa? 1 bagi infinite dapat kosong juga. So dia akan tolak kosong. Dan 2 pada denominator 2 tolakkan 5 bagi infinity kuasa 3, negative infinity kuasa 3 akan dapat 0 juga. So 2 tolak kosong. So kita akan dapat kosong per 2. Okey. Tambah kosong yang bawah tu sebab negatif kuasa dia akan jadi negatif. So negatif akan jadi positif. So kosong bahagi 2? Kosong. Kosong. So jawapan dia adalah 0. Okey. So itu dua contoh yang pertama. Okey, boleh tak? Boleh ke tak sekarang ni? Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan lagi. Okey. Kita pergi kepada bentuk yang seterusnya. Okey, tadi dua contoh yang saya tunjuk pada numerator dan juga denominator tiada set. Tapi kali ni sedikit berbeza. Pada denominator ada set dan kemungkinan ada pada numerator pun ada set. Okey, macam contoh yang keempat ni kan. Tapi kita tengok macam mana. So kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu limit x approaches positive infinity for function x plus 1 over set x squared plus 1. Okey. So langkah pertama macam biasa, masukkan value dahulu. Nak tengok case yang mana. So kita dapat case apa? Infinity tambah 1 dapat infinity. Infinity kuasa 2 tambah 1 infinity. Punca kuasa infinity dapat infinity. So kita dah confirmkan bahawa dia adalah infinite over infinite. So bila infinite over infinite, so bermaksud setiap term perlu dibahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator. Okey, apakah kuasa tertinggi pada denominator? X square. Bukan x squared. Ada set tu. Bermaksud set x squared. Set x squared. Set x squared. So bermaksud kuasa yang tertinggi pada denominator adalah set x squared. Betul? Okey. So bermaksud set x squared pada kuasa tertinggi dia. So setiap term tu perlu dibagikan dengan kuasa tertinggi. Okey, tapi untuk setiap term nanti kat atas tu kita tak boleh nak bahagi dengan set x squared saja. Yang x ni sebenarnya set x squared sama dengan apa? X. Kalau kita sama dengan x kan? Betul? X kan? Betul tak? Dapat x kan? Tapi dia ada plus minus, betul? Tapi dia ada plus minus. So macam mana bila yang tiada rumah set, kita perlu bahagikan dengan x. Yang ada rumah set, kita perlu bahagikan dengan set x squared. So tapi yang x ni kita kena pilih di antara positif ataupun negatif. Macam mana kita nak pilih positif ataupun negatif? Kita lihat pada nilai infinity kita kat sini. So kalau infinity kita kat sini positif, so bermaksud kita akan ambil positif x. Kalau dia negatif, kita ambil negatif x. Okey, tak apa. Kalau tak faham, tengok dulu saya buat. Okey, so sekarang ni awak dah faham, kita kena bahagikan dengan kuasa tertinggi iaitu set x squared. So saya salin soalan semula, iaitu limit x approaches positive infinity. Okey, saya mulakan dengan denominator dahulu. So kita kena bahagi dengan set x squared semuanya, betul? Betul tak? Betul. Okay, so set x squared tambah 1 bahagikan dengan set x squared, betul?
Okey. So, yang kat atas ni kita kena bahagi set x squared juga bersamaan dengan x, betul? Betul? Sama dengan x. Tapi x ni kita kena pilih positif ataupun negatif. So kita lihat pada infinity kita ni, positif ataupun negatif. Positif. Okey, positif bermaksud x tambah Positif. 1 bahagi dengan positif f. Positif f pula, positif x. Betul? Okey. So sekarang ni saya akan kecilkan dia akan jadi macam ni. Limit x approaches positive infinity. Saya separatekan dia x bahagi x tambah 1 bahagi x pada numerator, yang di bawah ni memandangkan pada denominator ada set. So saya besarkan rumah set tu, and then saya gabungkan, dia akan jadi x squared bahagi x squared tambah 1 bahagi x squared. So dia jadi satu rumah dah. Okay, faham tak? Faham. Okay, and then kita lihat ada tak yang kita boleh simplifykan. Okay, yang mana kita boleh simplifykan, kita simplifykan. So kita, let's say for example, x bagi x dapat 1. Okay, yang ni kita tak boleh simplifykan, kita biarkan. So and then pada denominator, x squared bagi x squared dapat 1. Okay, yang sebelah sini tak boleh simplify, kita biarkan. So kita salin semula function yang baru, iaitu limit x approaches positive infinity bersamaan dengan 1 tambah 1 per x overkan dengan punca kuasa 1 tambah 1 per x kuasa 2. Okey. So sekarang ni kita lihat, kita boleh simplify apa-apa lagi tak? Macam tak boleh dah. Macam ni lah bentuk dia. So bermaksud saya dah boleh masuk kepada final step, iaitu dengan memasukkan value positive infinity ke dalam function. So 1 tambah 1 bahagi infinity akan dapat 0 over dengan 1 tambah 1 bahagi infinity kuasa 2 dapat apa? 0. Dapat 0 juga. So 1 per 1 sama dengan 1 bahagi 1. So saya akan dapat jawapan dia 1. Okay. Jelas tak setakat ni? Jelas. Okay. Kalau jelas, kita tengok soalan kat sebelah. Okay. Soalan kat sebelah ni macam sama je tak? Tapi apa yang berbeza? Yang berbeza Negatif. adalah dia menuju ke negatif infinity. Okay. Bila dia menuju, okay. So sekarang ni kita masukkan langkah pertama macam biasa, masukkan value dahulu. So kita akan dapati dia adalah case infinite over infinite. So bermaksud kita kena guna method bagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut. So kuasa tertinggi pada penyebut adalah set x squared. So semua ni kena bagi dengan set x squared, tapi pada yang tiada rumah set kena bahagikan dengan x. Boleh? So sama je tadi. Okey. So bermaksud apabila saya teruskan pengiraan, dia akan jadi limit x approaches negative infinity. Pada numerator ni dia akan bahagi dengan x, tapi saya akan pilih positif x ke negatif x? Sebab dia punya infinity ni adalah negatif. So, yes. So setiap term perlu dibahagikan dengan negatif x. So tambah 1 bahagi negatif x over punca kuasa x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Yang ada set kita tak apa, kita bagi dengan set x squared saja. Tak ada masalah. Tapi yang pada x tu kita kena pilih sama ada dia positif ataupun negatif. Okay, and then langkah seterusnya kita boleh simplifykan. So x bagi x dapat negatif 1. Positif bagi negatif akan jadi negatif. Yang ni tak boleh ubah, biarkan saja. Ni boleh potong. X kuasa 2 bagi x kuasa 2 dapat 1. Yang ni tak boleh ubah, biarkan saja. And then saya akan salin semula function yang telah disimplifykan. So limit x approaches negative infinity. So dia akan jadi negative 1 tolak 1 per x. Tolak 1 per x bagikan dengan 1 tolak 1 per x kuasa 2. Okey. Nampak gayanya? Dah tak boleh buat apa-apa dah. Bermaksud kita dah boleh masukkan nilai negative infinity ke dalam function. So pada numerator saya akan dapat negative 1 tolakkan dengan 1 bahagi negative infinite akan jadi apa?
1 bagi infinite akan jadi 0. So Zero. negatif Zero. tambah kosong lah kan. Bawah dia akan jadi 1 tolak 1 bahagi infinite negatif infinite kuasa 2 akan dapat 0. Zero. Zero. So kita akan dapat negatif 1 bahagi set 1 and then negatif 1 bahagi 1. So final answer adalah negatif 1. Satu. Satu. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Boleh. Terima kasih. Okey. Okey, kalau boleh kita teruskan pada contoh yang seterusnya. Okey. Perbezaan antara contoh yang seterusnya dengan yang sebelum tadi kalau kita perasan set pada denominator, tapi kali ni kita punya set berada pada numerator. So kita lihat macam mana nak buat dia. Okey. So ni saya tak buat dua-dua kot, saya pilih salah satu. Awak nak yang mana, yang positif ke yang negatif? Negatif. Ya, negatif So kita pilih yang ni. So yang ni DIY lah. Yang ni DIY. Okay, DIY. Okay, yang ni kita cuba buat. Okay, so langkah pertama macam biasa, masukkan infinite ke dalam function, betul? So dekat atas saya akan dapat negatif infinite. Betul? Kita akan dapat infinite over infinite, betul? Betul. Okay, so bila infinite over infinite dapat apa? Kena buat apa? Dah bagi dengan Kuasa tertinggi kuasa tertinggi Denominator. pada denominator. So kuasa tertinggi pada denominator adalah X. Okay, so sekarang ni kita dah tahu kuasa tertinggi pada denominator adalah X. Tetapi kita ada set dekat atas. So dekat set tak boleh bagi dengan X saja. So, tapi kita kena ingat X juga bersamaan dengan punca kuasa X kuasa 2 tadi kan? set X square. Okey. Cumanya X ni kita kena pilih sama ada dia positif ataupun negatif. So sekarang ni memandangkan kita punya infinity kita adalah negatif, yang kat sini adalah negatif, bermaksud kita akan ambil X yang negatif pada X nanti. Okey. So kita teruskan pengiraan. So limit X approaches negative infinity. So yang ke atas ni kita akan bahagikan dengan set X squared untuk setiap term. So bermaksud saya akan besarkan rumah dia. So X squared bahagi X squared tambah 4 bahagi X squared. Sebab yang untuk set kita perlu bahagikan dalam bentuk set X squared. Yang X perlu bahagi dengan X. Okey. So X ni kita dah tahu kita perlu pilih negatif sebab kat sini negatif. So X bahagi negatif X tambah 3 bahagi negatif X. Okay, yang mana kita boleh simplifikan? Kita simplifikan. Sure. Tambah dia akan jadi tolak. So kita tengok apa yang kita boleh lakukan. So kita salin semula yang kita dah simplifikan. So limit X approaches negative infinity. So yang pada numerator dia akan jadi 1 tambah 4 per X kuasa 2 bahagikan dengan negatif 1 bukan tambah tolak positif bagi negatif okey tolak 3 per X. Okey, kita lihat ada apa-apa yang kita boleh simplify lagi tak? Kalau tak ada, bermaksud kita pergi kepada final step iaitu masukkan value of negative infinity. So untuk pada numerator saya akan ada set 1 tambah 4 bahagi negatif infinity kuasa 2. Kenapa apa? 4 bagi infinity kuasa 2. Kosong. So kita kosong. Okey. And then pada denominator kita akan dapat negatif 1 tolakkan dengan 3 bahagi negatif infinity, dia akan jadi Kosong. kosong. Negatif tambah. Okey. So dia akan jadi set 1 bahagikan negatif 1. So 1 bahagikan negatif 1 akan dapat negatif 1. So semudah itu saja. Boleh ke? Boleh. Boleh.
So kalau boleh, boleh tak saya nak habiskan limit hari ni? Nak habiskan ni? Boleh. Boleh. Okay, kita pergi kepada 2 example lah, sebab yang selebihnya saya akan buat DIY lah, lebih kurang je. So kita pergi kepada contoh yang kelima ni. Okay, yang kelima. So saya pilih yang positif lah kali ni boleh Boleh. Okay, boleh Okay, so kita masukkan langkah pertama, masukkan value ke dalam function. So kita akan dapat pada numerator infinity kuasa 2 tolak 6 akan dapat apa? Infinity. 3 darab infinity kuasa 4 tambah infinity, obviously akan dapat infinity juga. So kita dah tahu case dia adalah infinity over infinity. So bila infinity over infinite bermaksud kita kena bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator. So kita lihat pada denominator kita, kuasa tertinggi kali ni apa? X kuasa 4. X kuasa 4. Set, jangan lupa set Set. ada set jangan lupa. Okay. Ada set jangan lupa. So bermaksud kita tahu kuasa tertinggi pada denominator adalah set X kuasa 4. Dan set X kuasa 4 ni bersamaan dengan apa? X kuasa 2. X kuasa 2. Okay. So bila X kuasa, okay, nanti saya akan cerita. Yang ada rumah set kita kena gunakan yang ni. Yang tak ada rumah set kita kena guna yang X kuasa 2. yang sebelah sini. Faham So bermaksud setiap term perlu dibahagikan dengan set X kuasa 4. So saya salin semula soalan. So let's say for example, limit X approaches kepada positive infinity, kepada positive infinity, kita akan dapat bagikan dengan setiap term tu dengan X kuasa, set X kuasa 4. Tetapi yang untuk tiada rumah set, kita bagikan dengan X kuasa 2. So X kuasa 2 bagi X kuasa 2 tolakkan dengan 6 bagi X kuasa 2 pada numerator. Pada denominator saya akan besarkan rumah set. Okay, so dia akan jadi 3X kuasa 4 bahagi X kuasa 4 tambah X bahagi X kuasa 4. Okay, dan saya lihat apa yang kita boleh simplifykan. Ada, so X kuasa 2 bagi X kuasa 2 akan dapat 1. Yang ni maintainkan sahaja. Pada denominator, X kuasa 4 ni kita boleh potongkan jadi 1. And then yang sebelah sini kita boleh kecilkan jadi 1 per X kuasa 3. Okay, so salin semula kita punya function yang telah disimplifikan. So 1 tolak 6 per X kuasa 2 pada numerator, manakala pada denominator adalah 3 tambah 1 per X kuasa 3. Okay, so ada apa-apa yang kita boleh simplify tak? Kalau tak ada, kita submit ataupun masukkan infinity ke dalam kita punya function. So pada numerator, apabila saya masukkan nilai X, saya akan dapat 1 tolak 6 bahagi infinity kuasa 2. Akan dapat 0. Bahagikan dengan punca kuasa, 3 tambah 1 bahagikan dengan infinity kuasa 3. Akan dapat apa? 0. 0 juga. Okay, so bermaksud pada numerator saya akan dapat 1. And then pada dino, kita akan dapat set 3. Okay, so kalau boleh, pada jawapan akhir, kita tak nak ada set kat bawah. So macam mana kita nak hilangkan set kat bawah? Siapa tahu? Negatif atas. 2. Tak. Macam mana? 2 negatif. Macam mana cara nak hilangkan set? Kuasa 2 kan Siapa semua. ingat macam mana cara nak hilangkan set? Dah kuasa 2. Okay, siapa cakap darab conjugate tu, bagi tepukan untuk diri sendiri. Okay, so cara nak hilangkan set pada denominator adalah darabkan conjugate, multiply dengan multiply dengan dirinya sendiri. So kita akan dapat jawapan dia apa? Set 3 per 3. Okay, 1 darab set 3 dapat set 3. Set 3 darab set 3 akan dapat 3. Okay, boleh Boleh. Boleh. Okay, so kita nak pergi kepada case yang terakhir. Kita ada berapa case semua? 6 kan?
Banyak. Okey, kalau kamu ingat saya ada bagi satu alih awal-awal, masukkan value dapat jawapan, masukkan value dapat 0/0. Masukkan value dapat number over 0 iaitu jawapan dia infinity. Masukkan value dapat yang case yang infinite tadi. Masukkan value dapat infinite over infinite. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang terakhir iaitu masukkan value dapat infinite minus infinite. Iaitu pada contoh ni. Tengok ni. Okey. Kenapa yang ni case infinite minus infinite? Okey, kita tengok. So bila kita masukkan value ke dalam function kita, set x ni, kita akan dapat apa? Set infinity. Dapat infinity kan? Kat sebelah ni, apabila kita masukkan nilai infinity, kita akan dapat infinity juga. Bermaksud, kita akan dapat infinite minus infinite. Infinite minus infinite, boleh kita selesaikan terus tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu yang mana satu yang lebih besar, yang mana satu yang lebih kecil. Yang kat depan ni lebih besar ke, yang kat belakang ni lebih besar, kita tak tahu. So bila kita nak tolakkan, kita tak boleh tolak infinite tolak infinite dapat infinite. Sebab kita tak tahu pun yang mana satu yang lebih besar. So bila tak tahu, so dia jadi special case. So infinite minus infinite ni jadi case yang lain. Dia jadi special case. So bila infinite minus infinite, caranya adalah multiply with conjugate. Okay. So bila case infinite minus infinite, metodnya adalah multiply salin multiply with conjugate. Okay. So bila multiply with conjugate, bermaksud conjugate kita adalah set x, kita hanya ubah simbol di tengah-tengah ni jadi tambah. Okay. So saya mulakan pengiraan. So limit x approaches infinity. Okay. Set x minus set x plus 1. So kita ada dua term ni. So kita akan hanya ubah kita punya simbol di tengah ni untuk conjugate dia. So bermaksud darabkan dengan conjugate-nya adalah set x tambah set x tambah 1 per set x tambah set x tambah 1. Okay, inilah dia punya conjugate. Okay, so metodnya macam mana? Yang atas darab yang atas, yang bawah darab yang bawah. So numerator darab numerator, denominator darab denominator. So untuk yang pertama ni, dia sebenarnya over 1. So satu darab dengan ni akan dapat dirinya sendiri. So yang atas ni kita kena expand. So saya akan salin, dia akan jadi macam mana. Seterusnya, limit x approaches infinity. Okay, set x minus set x plus 1 bracket, darabkan dengan set x tambah set x plus 1 tutup bracket, bahagikan dengan 1 darab dengan set x akan dapat dirinya semula lah. Okay, iaitu set x tambah set x plus 1. Okay, bila dapat macam ni, dekat atas ni awak perasan tak? Dia bentuk A tolak B, A tambah B. Ini A, ini B. Cuma ni A tolak B, yang ni A, yang ni B, ni A tambah B. So bila A tolak B, A tambah B, saya boleh apply formula ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so bermaksud pada denominator, saya boleh gunakan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 untuk expandkan dia. Okay, so bermaksud dia akan jadi set X yang dikuasa 2 kan, iaitu A dia, tolakkan dengan B kuasa 2 iaitu X tambah 1 yang dikuasa 2 kan. So kita akan dapat kat bawah ni salin semula sebab tak ada apa yang nak dikembangkan. So dia akan dapat set X tambah 1. Okay, then the next step, kita boleh expand yang dekat atas tu. So limit x approaches infinity, set x kuasa 2 bersama dengan apa? X. Tolakkan dengan set x tambah 1 kuasa 2 akan dapat x tambah 1 sahaja. Okay, so tinggallah x tambah set x plus 1. Boleh ke? Boleh. Halo? Boleh. Okay, boleh. So kalau boleh, so kita lihat ada kita kecilkan sikit bawah atas. Okay.
So pada numerator saya boleh cancelkan. X tolak X akan jadi 0. Bermaksud pada numerator akan tinggal 1 saja. Over set X tambah set X tambah 1. Okay. And then kita masukkan nilai. Kat atas tu 1 ke negatif 1 sorry sebab bukan negatif 1 tadi. betul-betul. Saya dah letak sebab ada bracket kan. Okay. Lepas tu langkah yang seterusnya kita dah tak boleh simplify. So kita masukkan value of infinite ke dalam kita punya function. So kita akan dapat negatif 1. So infinite tambah infinite. Dapat apa? Infinite. Dapat infinite lah kan? So negatif 1 bagi infinite bersamaan dengan Kosong. 0. kosong. So inilah jawapan akhir. Boleh ke? Boleh. Okay, saya rasa sampai sini saja untuk hari ini. So nanti saya akan bagi recording dia kalau awak perlukan. Okay, so that's all class. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Guys, Terima kasih. jangan lupa buat group untuk assignment. Nanti saya nak bagi soalan minggu ni. Group assignment satu group lebih kurang 3 atau 4 orang. Boleh? Kena buat list nama dalam grup WhatsApp ke, sir? Yes. Awak mulakan lah macam okay, nanti orang susun lah. Boleh? Okay, sir. Okay, thank you Okay, guys. sir. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Sir. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.